الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita perbanyakkan menyebut alhamdulillah sebagai salah satu cara, sebagai salah satu tanda untuk kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang sangat besar, yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah sahaja kita sebut alhamdulillah, tapi di sisi Allah tak tahulah berapa banyak, berapa besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyakkan menyebut alhamdulillah. Khususnya pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sambung nyawa kita, Allah masih berikan kita peluang untuk kita jejakkan kaki kita di tempat yang sangat mulia ini, iaitulah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sambung perbincangan kitab kita, tuan-tuan, adab-adab di media sosial, ada beberapa perkara anak nak berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi peringatan dan bermanfaat bersama, insya-Allah. Yang pertama sekali, tuan-tuan, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa setiap kali selepas solat fardu kita kena baca ayat kursi yang dalam wirid kita, tuan-tuan. Mungkin ada yang tak tahu, dia sekadar baca je. Kenapa setiap kali selepas solat fardu kita baca ayat kursi? Kenapa, tuan-tuan? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Cuma sebelum tu, tuan-tuan, anak nak ingatkan juga, kalau kita semayang berjemaah, kadang-kadang kita biar imam je baca ayat kursi, kita tak baca, rugi . Jadi sama-sama baca, tuan-tuan . Jangan bagi imam je baca. Kalau imam saja baca, imam je lah dapat pahala. Makmum tak baca, tak dapat pahala. Jadi sama-sama kita baca. Wirid ni sama-sama, tuan-tuan, antara imam dengan makmum, sama-sama. Hadis Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut, atau kama qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca ayat kursi selepas solat fardu, solatan maktubah, solat fardu, lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada perkara yang boleh menghalangnya untuk masuk syurga kecuali mati. Mati je yang menghalang. Ini tuan-tuan, nilai besar kat situ. Kita kena pantang lah selepas ni tuan-tuan. Pantang apa? Setiap kali selepas solat fardu mesti baca ayat kursi. Jangan kita miss. Walaupun tuan-tuan ketika itu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan tak boleh duduk lama, nak kena pergi cepat, nak kena balik cepat. On the way tuan-tuan berjalan kaki nak sampai ke kereta tu, on the way tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan sempat sampai buka pintu tu, habis baca ayat kursi, insya-Allah. Dan alim ulama berpesan setiap hari paling kurang 8 kali kita kena baca ayat kursi. 8 kali. 5 kali solat fardu, 3 kali lagi kat mana tuan-tuan? Pagi, waktu pagi, itu yang ada dalam maksurat tu. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna dia susun Al-Maksurat. Salah satu bacaan dalam maksurat ayat kursi setiap pagi. Yang kedua, setiap petang baca maksurat. Dalam maksurat tu setiap petang. Dan satu lagi cukup 8 kali sebelum tidur. Tuan-tuan, 8 kali kita cuba amalkan. Setiap hari paling kurang 8 kali baca ayat kursi. Insya-Allah tuan-tuan. Moga-moga Allah bagi kekuatan pada kita. Yang kedua tuan-tuan, nak berkongsi dengan tuan-tuan, kebetulan tadi 2 jenazah nak kena talqin tadi. Mula-mula jenazah yang sempat semayang di masjid kita ni kena heart attack. Ana pun baru-baru tahu juga tuan-tuan. Serangan jantung ni memang mengejut rupanya. Ana tak tahu sebelum ni. Kita duk dengar biasa je. Rupanya baru kita faham apa maksud serangan. Elok-elok sehat, tiba-tiba jatuh, meninggal terus. Serangan jantung. Muda lagi, 50 lebih, tak sampai 60. Bila bawa ke kubur, talqin siap apa semua, banyak bunga ditabur atas kubur. Selepas ditabur bunga, disiram air. Mungkin ada di kalangan kita yang tertanya-tanya, kenapa? Kenapa tabur bunga? Kenapa siram air? Ada yang mengatakan siram air supaya mayat jadi sejuk. Sesat tuan-tuan. Confirm sesat. Inilah yang dikatakan bid'ah. Tak betul. Siram air atas kubur, moga-moga mayat sejuk. Tak betul tuan-tuan. Salah. Ini fahaman yang sesat. Letak bunga pasal jin arwah suka bunga. Kenapa letak bunga atas kubur? Pasal arwah dulu suka bunga. Salah juga tuan-tuan. Tak betul juga. Yang betulnya disebut oleh ulama'. Sebab tu tuan-tuan, dalam isu siram air atas kubur dengan tabur bunga ni, dia ada perbahasan ilmu di sini. Kita nak tolak total pun tak boleh. Kita nak terima bulat-bulat pun berhati-hati. Dia ada ilmu sini. Sebab tu kita kena sentiasa rujuk alim ulama'. Kenapa? Tanya orang-orang alim. Antara disebut oleh alim ulama' tuan-tuan, tujuan jirus ataupun siram air kerana nak kemaskan tanah. Itu tak apa. Nak, kita kata apa? Nak kuatkan tanah. Ataupun tak nak berdebu, tak nak bagi tanah berdebu. Dan satu lagi disebut oleh ulama', dengan siram air
Mudah-mudahan tumbuh pokok-pokok atas kubur, dan pokok-pokok ni akan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan akan membantu mayat yang meninggal dunia. Kalau semata-mata siram air nak sejukkan mayat, tak betul tuan-tuan. Ini fahaman yang salah. Kan? Satu lagi bunga sama juga. Ulama pesan kalau nak tabur bunga yang masih segar. Bukan bunga yang dah kecut, yang dah apa? Yang dah kita kata kering. Tabur yang masih segar. Kan? Berpandukan apa tuan-tuan? Nabi SAW pernah pacak pelepah tama atas kubur. Pelepah tama yang masih lagi segar. Dengan pelepah tama ataupun pokok bunga ke apa yang masih lagi segar, dia masih hidup, ijma' ulama semua sepakat, bunga-bunga, pokok-pokok semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mayat dalam kubur tu menumpang rahmat, keberkatan, tasbih pokok-pokok, bunga-bunga tu tuan-tuan. Dan perkuburan kita ni tuan-tuan cantik sangat. Setiap kali nak tanam mayat tu, kotak tu mesti kita kata apa? Ukur. Cantik straight. Lepas tu kubur-kubur yang lama mesti ada rumput cantik. Kan? Tumbuhan, maknanya pokok atas kubur tu sendiri. Mudah-mudahan akan membantu jenazah arwah di sana tuan-tuan. Kan? Kita haraplah tuan-tuan, kita nak jamin tak boleh. Seperti mana talqin lah. Talqin dia ada dua. Untuk yang hadir, untuk yang hidup, dan untuk yang mati. Untuk yang mati kita tak jamin. Kita boleh jamin ke dia dengar, wahai si fulan binti si fulan, sekejap lagi malaikat akan datang bertemu dengan kamu, akan tanya soalan pada kamu. Man rabbuka? Allahu rabbi. Jawab Allahu rabbi. Kita jamin ke dia dengar? Kita tak jamin. Moga-moga dia dengar. Kita harap dia dengar. Pasal dalam hadis Nabi sebut ada telapak kaki kan, ahli waris gerak balik, malaikat datang, tapak kaki. Yang tentu, yang confirmnya, yang masih hidup di atas kubur ni, itu confirm dengar talqin. Sebab tu ulama kata talqin ni lebih bermanfaat kepada orang yang masih hidup. Kan? Tu dia tuan-tuan. Ana buat ringkas-ringkas je, tak buat panjang tuan-tuan. Panas terik tuan-tuan ni. Tak boleh panjang. Kebetulan pula tadi orang tegur dah, ustaz, jangan lama ustaz. Ni jenazah baru sampai pula, COVID. Perempuan masih muda lagi, umur 44 tahun. Mengejut tuan-tuan. Kita mindset dalam kepala ni jenazah yang sembahyang sini je. Sampai kat kubur tuan-tuan, datang jenazah mengejut. On the spot daripada hospital Sungai Buloh. COVID. Yang tanam dia tu pakai plastik semua tu tuan-tuan. Orang kata mengejut tuan-tuan. Kena COVID. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita tuan-tuan. Peringatan bersama pada kita. Ada satu lagi nak sebut dengan tuan-tuan. Pasal kita masih lagi dalam kehangatan sambutan kemerdekaan. Masjid kita pun semalam meriah tuan-tuan. Karnival Merdeka. Masjid Kota Damansara. Ramai datang tuan-tuan. Subhanallah. Laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua datang. Tapi yang sedihnya kuliah tak datang. Itu yang sedih. Sambil-sambil kita rasa, meriahnya karnival kemerdekaan ni. Meriah-meriah, sedih juga. Pasal semayam jemaah tak datang. Allahu Akbar. Payahlah nak tarik masyarakat tuan-tuan. Kalau kita nak kata
Dia orang datang karnival merdeka, kita kata engkau ni karnival merdeka datang, kuliah tak datang. Tak kena juga tuan-tuan. Kan bertumbuk kat depan masjid, tak pasal-pasal tuan-tuan. Jadi uslub dakwah kat situ tuan-tuan. Sebab tu niat buat karnival merdeka tu, niat nak tarik orang datang masjid. Tapi rupa-rupanya datang masjid hari tu je. Tak apalah tuan-tuan, moga-moga Allah bagi hidayah tuan-tuan. Cuma nak sebut sikitnya tuan-tuan, kita perlu ingat dan kita perlu fahami erti kemerdekaan yang sebenar. Kebanyakan masyarakat kita, khususnya di luar sana, memahami kemerdekaan itu dari sudut yang sangat sempit. Yang kebanyakannya faham merdeka ini dari sudut fizikal sahaja. Kita merdeka sekarang ni tuan-tuan, kan? 31 Ogos 1957 diisytiharkan merdeka negara kita. Tapi bila kita perhati banyaknya kemerdekaan jasad ataupun fizikal semata-mata. Roh macam mana? Roh hati kita. Adakah roh kita juga merdeka? Ini benda yang kita kena ingat. Sebab itu di antara disebut oleh ulama-ulama bila bahas tentang merdeka ni, antaranya kita nampak merdeka yang sebenar bila mana kita berjaya membebaskan diri kita daripada kejahilan, daripada kemungkaran, daripada dosa. Tu merdeka yang sebenar. Antara lain kemerdekaan yang sebenar ini yang paling tinggi sekali, bila mana kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga. Ini yang paling dahsyat tuan-tuan. Sebagaimana dialog di antara Imam Ahmad dengan anak dia. Anak dia tanya, ya abatah, mata yartahul mu'min? Wahai ayah, bilakah orang beriman berehat? Bilakah masanya orang beriman berehat? Jawab Imam Ahmad Ibn Hanbal kepada anak dia, bila mana salah satu kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemerdekaan yang sebenar. Adapun kita duk sambut merdeka sekarang ini sebenarnya tak sebenar tuan-tuan. Masih lagi banyak terjajah. Kita masih lagi banyak dijajah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sebab tu kita cuba usaha tuan-tuan untuk fahamkan masyarakat, fahamkan ahli keluarga kita erti kemerdekaan yang sebenar. Ramai di luar sana duk laung merdeka, 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 tak semayang. Punya semangat laung merdeka tu, merdeka, merdeka, tudung tak pakai. Merdeka, merdeka, masjid tak datang. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, peringatan muhasabah kita bersama tuan-tuan ni. Satu cabaran untuk kita fahamkan masyarakat kita ni tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tak putus asa lah tuan-tuan untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi kitab kita Adab-adab di Media Sosial. Masih lagi dalam biodata Murabbi Syekh Dr. Muaz Said Hawa. Perbincangan kita yang terakhir kuliah yang lepas tuan-tuan, anda tak pastilah tuan-tuan ingat ke tidak. Subhanallah, kita cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan Fadailul Madinah, kelebihan Madinah. Kalau tuan-tuan ingatlah, adanya Raudhah, kelebihan semayang di Masjid Nabawi, adanya jasad Nabi di sana, kubur Nabi di sana, kubur para sahabat. Salah satu yang nak sebut tuan-tuan, yang telah disebut oleh para alim ulama, bila mana kita pergi Madinah, kalau kita beli barang, jangan minta kurang. Tuan-tuan ingat lagi tak nak sebut? Jangan minta kurang.
Kalau ikut dalam ayat Quran tak ada, hadis yang soreh, hadis yang jelas menyebut tentang perkara ini tak ada. Hanya kita tengok istinbat ulama. Ulama istinbat berkenaan dengan satu hadis, Nabi SAW pernah mendoakan keberkatan timbangan di bumi Madinah. Jadi ulama sandarkan hadis ni. Kalau kita beli barang di Madinah, kita minta kurang, jadi berkat pun kurang. Gitu tuan-tuan. Cuma cerita jadi panjang jugalah tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ada duit. Ustaz, macam mana saya tak ada duit, duit tak banyak. Saya pergi package umrah ni pun package paling murah. Jadi nak beli barang di Madinah, harga tinggi-tinggi, tak boleh minta kurang Ustaz. Minta kurang lah tuan-tuan, macam mana. Ini kita nak highlightkan kepada yang berduit lah. Yang tak ada duit ni mungkin cerita lain sikit lah. Duit banyak, bukan kata kat Madinah je tuan-tuan, kat sini Malaysia sini pun kita duit banyak, kaya raya, jutawan, hartawan. Beli barang, orang meniaga tepi jalan, warung-warung, pendapatan tak tinggi tuan-tuan. Kita duit banyak, beli barang, pasar malam dan sebagainya, minta kurang tu, ya Allah, ya Rabbi, tak boleh kurang ke? Kita duit banyak dah. Kalau macam ni lah tuan-tuan, lebih baik tak payah tanya kurang-kurang, ambil. Kalau harga barang RM9, kita bagi RM10 kan, kita bagi RM10, dia nak bagi baki, tak payah lah makcik, tak payahlah bang, RM9.50, kita bagi RM10, baki 50 sen, ambil juga kita yang banyak duit ni. Tak payah. Tu sedekah pahala kita dah tu tuan-tuan. Ini dengan 50 sen pun kira juga. Bagi kita yang banyak duit lah tuan-tuan. Bukan kata Madinah, Malaysia kita pun kita boleh praktikkan tuan-tuan. Melainkan orang yang meniaga tu memang dia kaya raya dah. Ni gelang sini sekilo, sini sekilo, niaga gini angan. Tu elok jugalah minta kurang banyak sikit. Kaya dah. Kita tengok orang je lah tuan-tuan, kan? Cuma nak highlightkan bumi Madinah ni di antara kelebihan bumi Madinah lah tuan-tuan. Ulama bincang panjang sama ada penduduk Madinah yang betul-betul tinggal di Madinah ataupun orang luar. Cuma asasnya minta kurang itu diharuskan pada syarak. Minta kurang. Kalau sama-sama redha, pembeli redha, penjual redha, jadi tak ada masalah, sahlah jual beli. Cuma teringat tadi anak nak kongsi tuan-tuan petang tadi lah. Tak nak ceritalah kedai mana. Pertama kali gunting rambut di Kota Damansara ni tuan-tuan, dalam hidup, selama hidup 35 tahun ni, pertama kali gunting rambut di Kota Damansara. Biasanya kat Sungai Buloh. Satu kedai tu tuan-tuan, kita masuk-masuk, kita tak tengok dah harga. Gunting rambut, abang nak macam mana? Nipiskan sikit, lepas tu guntinglah atas sikit. Lama dia gunting sambil sembang. Kerja kat mana bang? Saya duduk, abang duduk kat mana? Saya duduk quarters Masjid Kota Damansara. Oh, kerja kat situ. Bagus, sembang lama sampai tersengguk-sengguk kita mengantuk. Lama. Dekat nak asar dah. Selesai gunting rambut, nak bayar RM35 tuan-tuan. RM35. Tapi tak apalah, rezeki dia tuan-tuan. Cuma jadi macam terawang-awangan rasa kita ni, selain macam tak pernah lagi gunting rambut. RM35 tuan-tuan. Allahu Akbar. Ialah rezeki dia. Dia nak bayar sewa kedai tuan-tuan, sewa kedai sebulan RM5,000, kan?
Allah. Macam-macam lah tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak kecil lagi Dr. Muaz menerima asuhan dan tarbiyah yang amat teliti oleh ayahandanya beliau, almarhum Syekh Said Hawa rahimahullah, dan ibunya almarhumah Ummu Muhammad, seorang ulama yang terkenal tuan-tuan. Hasil didikan tersebut, beliau tidak pernah leka dalam menitik beratkan bacaan dan hafalan Al-Quran, di samping cuba memahaminya pada masa yang sama. Kita cuba baca Quran tuan-tuan, dan kita cuba faham Al-Quran. Maknanya perjalanan kita dengan Al-Quran ni jauh lagi. Adik-adik pelajar-pelajar yang hafal Quran, yang belajar di tahfiz Quran, kebanyakannya Quran ingat, lancar ingatan Quran, tapi tak tahu makna. Maknanya takat tu masih takat di bawah lagi. Kita nak cuba usaha baca Quran, hafal Quran, kita faham makna Quran, kan? Faham makna Quran ni sendiri. Macam mana nak faham makna Quran, tafsir Quran? Kena belajar lah tuan-tuan. Kena dengar kuliah dan sebagainya, kuliah maghrib, kuliah subuh, disebut oleh para ustaz kita, asatizah kita, kan? Makna-makna ayat Quran tu sendiri. Quran ni tak boleh ditafsir dengan kepala otak kita tuan-tuan, ikut hawa nafsu kita, tak boleh. Bahaya, akan menimbulkan salah faham. Sebagai contoh, ada orang salah tafsir ayat Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah wanita 2, 3, 4. Dia faham waw kat sini waw ma'ah ke apa, waw dan. Kahwinlah wanita 2 dan 3 dan 4. Oh, berapa tuan-tuan isteri? 2 dan 3 dan 4. Ya, 2, 3, 5, 4, 9. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak boleh nak berlaku adil, cukup seorang. Dia boleh tafsir, dia boleh faham wow kat situ, dan tambah. Kamu kahwinlah wanita 2 tambah 3 tambah 4, 9 orang. Sesat tuan-tuan. Kita umat Islam, isteri paling-paling ramai pun 4 orang sahaja, kan? 4 orang sahaja. Dia tak boleh 5, dia tak boleh 6 sebagainya. Itu salah tafsir ayat Quran tuan-tuan, bahaya. Hal ini kerana asuhan dan tarbiyah secara langsung oleh ayahanda beliau meninggalkan kesan yang amat mendalam pada dirinya, tidak kiralah sama ada melalui medium majlis-majlis ilmu, karya penulisan, bermulazamah bersama ayahnya atau selainnya. Maknanya kita ambil di sini iktibar tuan-tuan, apa yang telah dilalui oleh Dr. Muaz, pengarang kitab ni sendiri. Dia berbincang, dia berdiskusi ilmu-ilmu agama dengan ayah dia. Kita cuba praktikkanlah dalam keluarga kita tuan-tuan. Kalau tak dapat banyak pun sikit jadilah. Bincang sedikit sebanyak. Jangan duk asyik bincang dengan anak-anak nak makan kat mana je, nak makan restoran mana kita malam ni, esok kita nak pergi melancong kat mana esok. Yang tu je bercakap dengan anak-anak. Na'udzubillah min zalik. Kita kena ubah cara bercakap sekali-sekala dengan anak-anak kita, dengan ahli keluarga kita. Kenapa kita kena baca ayat kursi tadi? Tuan-tuan boleh praktik terus tuan-tuan malam ni balik jumpa dengan anak cucu dan sebagainya, tanya. Ni atuk nak tanya ni, kenapa kita kena baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu? Tanya sepatah tuan-tuan, sama-sama kita praktikkan perbincangan agama tu tuan-tuan.
Justru tidak hairanlah jika beliau dilihat sangat menekankan aspek tazkiyah dan penyucian jiwa dan akhlak dalam dirinya meskipun umurnya ketika itu masih dianggap muda. Dr. Muaz ni dia terkesan dengan ayah dia, tuan-tuan. Ayah dia ni tokoh ulama yang sangat banyak menghuraikan berkenaan dengan penyucian jiwa. Di antara kitab yang telah dikarang oleh ayah dia, Syekh Said Hawa ni sendiri, kitab Tazkiyatul Ams, salah satu muqarrar ataupun silibus kitab ini dibaca di Jamiatul Iman, Universiti Al-Iman di Sana'a di Yaman. Menjadi silibus, tuan-tuan. Kitab penyucian jiwa. Dalam solat kita ada penyucian jiwa, dalam zakat kita ada penyucian jiwa, dalam puasa kita ada penyucian jiwa, dalam zikir kita ada penyucian jiwa. Itu dia hurai dalam kitab Tazkiyatul Ams, Syekh Said Hawa. Tazkiyah ni bersihlah, tuan-tuan. Qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha, celakalah, binasalah orang-orang yang mengotorkan jiwa dia. Sekarang ni kita dalam kuliah ni, tuan-tuan, sekarang ni tengah mencuci jiwa ni, tengah basuh. Cuma tak nampak sabun tak nampak. Kalau kita nak translate kepada mesin basuh, kain dalam mesin basuh tu tengah pusing tu, dengan sabun daya, dengan sabun fat, sabun apa tu. Tukar di bahasa masjid kita ni dengan kuliah. Tengah cuci jiwa. Lepas ni kita sembahyang isyak, cuci lagi. Selepas sembahyang isyak kita wirid, cuci lagi. Lepas tu baca surah Al-Mulk pula, cuci lagi. Basuh lagi. Habis siap belaka, keluar, kotor balik. Itu yang tak tahan tu, tuan-tuan. Kotor balik lah. Keluar daripada masjid. Lepas tu usaha basuh balik. Basuh. Allahu Akbar. Pendidikan pada peringkat awalnya, Syekh Dr. Muaz memulakan alam persekolahannya di Syria. Namun kemudiannya berhijrah ke Amman, Jordan, dan meneruskan baki persekolahannya di sana. Setelah tamat persekolahan, beliau menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di University of Jordan, Amman. Tidak lama kemudian beliau mengorak langkah ke peringkat ijazah sarjana di universiti yang sama, berjaya menyiapkan tesis yang bertajuk As-Samrah wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami. Seterusnya beliau menyambung pengajian ke peringkat ijazah Doktor Falsafah. Kita bagi laluan azan sekejap, insya-Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah anda nak cuba ringkaskan tuan-tuan untuk habiskan biodata pengarang kitab ni, insyaAllah. Dia selesai habis master, selesai habis PhD, Al-Manhajul Ijtihadi indal Imam Al-Bukhari fi Sahihi. Dan antara guru-guru beliau tuan-tuan, Dr. Muhammad Nuaim Yasin, Dr. Muhammad Naufal, Dr. Rajih Al-Qurdi, Dr. Fatahi dan ramai lagi tuan-tuan. Subhanallah. Dan kita boleh ambil iktibar di sini tuan-tuan, kita dalam hidup kita kena ramaikan guru, perbanyakkan guru. Imam Malik, kalau baca sejarah kehidupan Imam Malik, pengasas mazhab Maliki, dia mempunyai guru 900 orang. 900 orang guru dia. Patutlah Imam Malik ni seorang yang hebat. Guru dia 900 orang. Subhanallah. Cuba kita cek masing-masing lah, guru kita berapa orang tuan-tuan? Guru matematik, guru sains, guru sejarah tu lain lah tuan-tuan. Tak payahlah yang tu, tak payah campur lah yang tu. Guru-guru agama ni dalam pengajian Islam, ramaikan guru. Ataupun dalam ayat anak lain, kita perbanyakkan rujukan. Jangan kita bergantung kepada guru-guru tertentu saja, jangan tuan-tuan, jangan. Nanti pemikiran kita akan jadi sempit. Sebab ilmu Islam ni tuan-tuan luas, sangat luas. Perbahasan sangat panjang. Dan guru-guru alim ulama ni pun dia tak maksum tuan-tuan. Sebahagian mahir bab ni, sebahagian mahir bab ni, sebahagian mahir dia lain-lain. Kemahiran tu tak sama. Ada yang pakar bahasa Arab tapi dalam fiqh dia tak mahir. Ada yang mahir dalam fiqh, bahasa Arab dia kurang, ada juga. Jadi kita ramaikan guru, rujukan-rujukan kita. Ni tuan-tuan. Kalau tidak, pemikiran kita akan jadi sempit dan ilmu kita pun tak bercambah tuan-tuan. Itu yang jadi, dia akan timbul macam-macam masalah lah. Contoh macam Anas sebelum ni anak pernah ditegur lah, ada seorang jemaah pernah tegur anak berkenaan dengan selepas mayang, lepas bagi salam tu anak biasa baca dan imam-imam lain pun biasa baca, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini amalan ulama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak baca pun tak apa, tak ada masalah. Tapi alim ulama dia sarankan kita baca tu tuan-tuan, tu ayat Quran tu. Ayat Quran tu, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayat Quran. Nak menyatakan tuan-tuan, bila selesai kita semayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa qulil hamdulillahilladzi. Alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah sebab kita selesai semayang. Tapi kalau tuan-tuan tak nak baca pun tak apa, tak wajib. Jadi kalau orang yang dia tidak meneliti ilmu, dia akan mudah menghukum, ni tak betul ni baca macam ni. Kenapa nak kena baca gini, kenapa gini, Nabi tak ajar, bid'ah gini, sesat, masuk neraka. Sudah. Itu ya bahaya tu. Macam tuan-tuan tengok orang pacak bunga atas kubur tadilah. Kita jangan mudah menghukum. Kita selidik dulu, kita cek dulu. Kita cek dulu. Subhanallah. Dan dalam ni juga dia sebut, sekarang ni dia sebagai pensyarah di Universiti Al-Ulum Islamiyah Al-Alamiyah Jordan, dan dalam masa yang sama beliau merupakan imam di Masjid Al-Awwabin di Amman, Jordan. Jordan ni bagus tuan-tuan, tempat alim ulama ramai.
Dan pelajar anak Malaysia pun ramai juga yang belajar di Jordan. Cuma masalahnya yuran mahal, tuan-tuan. Belajar di Jordan yuran mahal, tuan-tuan. Orang yang banyak duit tak ada masalah kan. Sebagaimana tradisi para ulama salaf, beliau turut giat menjalankan kelas pengajian ilmu, talaqi dan daurah dalam pelbagai bidang ilmu agama, terutamanya akidah, fiqh, hadis dan tasawuf. Ni kita kena gabung semua. Jangan belajar akidah saja, jangan belajar fiqh saja, jangan belajar hadis saja, jangan belajar tasawuf saja, kena gabung belaka. Kena luaskan pengajian kita. Ada setengah dia duk sungguh belajar tasawuf, sah batal semayang dia tak kisah. Dia ingat hati rapat dengan Allah tu kira okey dah. Kan? Ini tak betul. Sibuk duk belajar akidah, tak belajar fiqh. Kena belajar semua, tuan-tuan. Selain itu, beliau juga amat rapat dengan para pelajarnya, khususnya pelajar Malaysia. Justru tidak hairanlah sebahagian besar daripada mereka sangat tekun dan istiqomah dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh beliau sehingga ke hari ini. Last sekali perenggan, tuan-tuan, antara karya beliau yang paling utama ialah At-Tazkiyatul A'la Manhajin Nubuwah, yang mengupas berkenaan penyucian akal dan hati. Ni, tuan-tuan, macam Ana sebut tadi, Dr. Muaz ni dia terkesan dengan ayah dia. Ayah dia ni tokoh ulama tasawuf, ulama tazkiyah. Bukan sekadar ulama gerakan Islam semata-mata, tapi ulama yang banyak mempromosi berkenaan dengan penyucian jiwa. Anak dia terkesan, karya dia juga berkenaan dengan tazkiyah juga, tuan-tuan. Penyucian akal dan hati. Juga adab dan akhlak yang berselari dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk nak sebut juga, tuan-tuan, kat sini adab. Adab kita sebagai penuntut ilmu. Adab kita sebagai umat Islam, adab kita sebagai jiran. Dalam hidup kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, hidup kita dipenuhi dengan adab. Dipenuhi dengan adab. Islam mengajar kita banyak perkara. Adab nak baca Quran, adab nak masuk tandas, adab nak masuk masjid, adab dengar kuliah, adab kita dengan orang tua kita, ibu ayah kita, tak boleh bercakap dan sebagainya. Adab kita dengan jiran, adab kita dengan masyarakat. Itu yang jadi kuliah. Tak boleh pasang speaker kat luar tu, tuan-tuan. Panas juga kan isu ni. Kenapa tak boleh pasang speaker luar kuliah? Kalau tak silap dikeluarkan dia arahan JAIS, tak silap. Sebab apa, tuan-tuan? Mengganggu. Kena pula copong speaker tu ngadap rumah kawan tu. Kawan tu ada anak kecil. Ada anak kecil. Benda ni dia ambil kira, tuan-tuan. Speaker luar sekadar untuk azan je. Kuliah-kuliah semua dalam masjid. Ini berkenaan dengan adab-adab kita bermasyarakat dan sebagainya lah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah akan datang nanti baru kita masuk tajuk yang kita nak fokuskan berkenaan dengan adab di media sosial, insyaAllah. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang kurang, kelemahan diri sendiri, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallah.